paling aku tak faham sekali kenapa nama Sumareh ada dalam senarai collab kali ni. Hello guys, what's up guys? Kembali lagi untuk Sembang Kencang Extra Time minggu ni. Hari ni special sikit, kita nak cerita pasal list line up collab untuk kelayakan World Cup yang bakal berlangsung 16 Disember ni. Kita akan bertemu Kyrgyzstan, dan juga 21 November ni kita akan bertemu Chinese Taipei. So agak terkejut sebenarnya, agak awal sebenarnya FM umumkan tadi tengah lepak-lepak tu, FM dah post dah pemain-pemain yang bakal dipilih. Aku rasa ramai, rata-rata aku baca kat Facebook, dekat Twitter, ramai dah mengeluarkan pendapat masing-masing. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tapi kita nak cerita 5 pemain yang digugurkan daripada line up Pesta Bola yang lepas. Kita ada Suhaimi Husin digugurkan, kita ada Quentin Chen digugurkan, Daniel Ting, Syami Izzuan dan juga Aguero digugurkan. Dan 5 pemain dipanggil diganti dengan, kita ada keeper, ada Sheikh Izzan. Lepas tu ada Syami Safari dipanggil dekat situ. Kita ada Afiq Fazail, kita ada Syarul Saad, dan juga yang ramai selalu orang nak dia berada dalam skuad, iaitu Afiq Fazail lah yang ramai orang nak. Dan satu lagi nama yang agak mengejutkan aku, bukan mengejutkan aku je, aku rasa aku baca komen ramai yang tak berapa setuju. Macam mana nama Sumareh boleh ada dalam collab kali ni? Okey, macam aku cakap, dia lebih kepada ini aku punya preview lah. Line up collab sebenarnya, kebanyakannya pemain-pemain yang dipilih ni almost aku rasa 90% aku setuju. Macam aku cakap sebelum ni, Kipanggung pun dah bagi tahu 80 ke 90% pemain akan dikekalkan. Posisi penjaga gol pun aku rasa dah hampir pasti akan di-lock oleh Shihan Azmi. Dia tahu dia last season memang sangat-sangat menyelah, dia Negeri Sembilan sampai menang goalkeeper terbaik. Dan untuk season ni aku rasa mungkin adalah beberapa mistake. Mungkin orang kata Shihan dibantu dengan defender ataupun pertahanan yang world class kan. So tapi pengalaman dia aku rasa di pentas antarabangsa dan juga pentas SCL sedikit sebanyak mematangkan dia. Dan aku rasa tempat tu memang akan dah di-lock oleh Shihan Azmi. Dan 2 keeper backup kita kebanyakan bertukar-tukar. Kalau sebelum ni ada Kalamuwa, kalau sebelum ni ada Azri Ghani, lepas tu ada siapa lagi yang dipanggil, ada Sam pernah dipanggil, Damian Lim. So untuk goalkeeper nombor 2 dengan nombor 3 ni memang bersaing sampai habis musim lah. Aku rasa siapa 2 keeper simpanan kita yang bakal mengikut jejak langkah Shihan untuk pergi ke Piala Asia nanti. Untuk pertahanan pula, macam aku cuba dah buat line up untuk susunan keeper, ikut keeper, right back, center, left back, semua. Macam aku buat 4-3-3. Of course kalau right back kita ada Matthew Davis dan Azam Azmi. Kalau di pertahanan ke tengah kita ada Dion Kul, kita ada Syarul Saad, kita ada Afro dan juga Dominic Tan. Dan di left back kita ada Syami Safari dan juga Kobe Ong. Macam aku cakap sebelum ni, posisi kanan, posisi kita pun dah hampir pasti di-lock oleh Matthew Davis ataupun Matt Davis ataupun juga Kobe Ong. So dua-dua ni aku rasa dia punya, bukan nak menidakkan pemain lain, tapi jurang antara 2 pemain ni sangat jauh lah untuk backup kita. So untuk posisi tengah, kita ada midfield, kita ada Brandon Gang, kita ada Mukairi Ajmal, kita ada Afiq Fazail, Junior Esdal, Stuart Wikin, Noah Lin, Paulo Josue, Hendrik Dos Santos. Dan untuk aku sebenarnya aku setuju nama-nama ni dipanggil. Cuma macam aku cakap sekali lagi sebelum ni, nama Hong Wan masih lagi berada di senarai simpanan. Aku tak pasti kenapa. Sebab bagi aku the best midfield yang kita ada dua sekarang ni, Afiq Fazail dan Hong Wan. Cuba kau bayangkan dua-dua player ni bergabung di pentas Piala Asia. Bagi aku pemain-pemain midfield yang dipilih ni tak ada masalah untuk aku. Ada Hendrik di situ, ada Paulo di situ. Sebab apa? Macam aku cakap, kita kekurangan number 10 yang ada kreativiti dan intelligent kat situ. So aku rasa Hendrik, Paulo ni dorang set pieces taker, dorang boleh create game, dorang boleh create chance, dorang boleh long pass, short pass. Dan untuk Paulo ni kebanyakannya dia banyak menang bola di udara. Dan juga Paulo, posisi dia boleh bermain pelbagai posisi. Bukan nombor 10 saja, tapi sebagai pemain nombor 9 ataupun false 9. Junior sekurang-kurangnya Junior boleh main dua position, center back ataupun pemain sebagai nombor 6. Kalau main 3 center back pun dia okey. Afiq Fazail lah. Nama Afiq Fazail ni sering kali dipanggil. Setiap kali list line up keluar, kenapa nama Afiq tak ada, kenapa nama Afiq tak ada kan? So akhirnya Jambu dipanggil ke dalam squad kali ni. Cuma aku rasa dia pernah buat, aku rasa debut ataupun caps dia dekat Harimau Melaya dalam 2 ataupun 3 kali kalau tak salah aku. So aku harap Kipanggun dapat gunakan kelebihan. Sebab Afiq ni, of course, kalau aku nak kata dia gugup ke apa, of course Afiq, kalau kau bayangkan dekat JRT ada pemain-pemain bintang, ada pemain-pemain import yang berada di dalam midfield. Tapi
Afiq tetap maintain dekat situ, dia boleh kekal dalam kesebelasan utama. Dan untuk aku, Afiq ni dia seorang deep playing playmaker juga sebab dia kalau kau tengok JDT bermain, dia banyak gerakan daripada dia untuk bola daripada tengah membawa ke depan. Kalau untuk right wing kita ada Arif Aiman dan Sumareh, left wing kita ada Miki dan Akia. Macam aku cakap sekali lagi, kita punya dah di lock sebenarnya, wing kiri dan wing kanan. Of course Arif Aiman dengan Miki ni no doubt lah, sebab aku rasa dua player ni pemain yang paling bertubuh kecil tapi antara memberi influence besar dalam tim masing-masing dan juga squad Harimau Melaya. Sebab aku rasa Miki dan Arif Aiman ni antara best player yang kita ada, dan aku rasa senjata utama kita di Piala Asia ataupun di kelayakan World Cup nanti ni dua senjata utama kita. Dia boleh dribble, dia ada speed, dia ada shooting, dan dia boleh create gain, dan dia boleh create chance, dan boleh menjaringkan gol. So ability dan creativity dua player ni kita perlukan untuk lawan Kyrgyzstan. Kyrgyzstan ni mostly macam Tajikistan lah, sebab dia punya fizikal sangat besar. Kalau striker aku rasa mungkin ada Darren Lock dan Safawi lah kat situ. Safawi, of course kita tahu Safawi boleh bermain di pelbagai posisi, right wing, left wing, nombor 9. Dan mungkin ada setengah yang tak setuju, ada setengah yang setuju kenapa Safawi masih lagi dipanggil. Untuk aku sebenarnya, lepas aku rasa tahun ni memang tahun yang mungkin amat menyedihkan untuk Safawi sebenarnya, sebab dia kekurangan minit permainan. Of course aku rasa season ni kau boleh kira je tak sampai 4-5 game dia beraksi untuk first team. Dan kalau siapa perasan, dah sejak akhir ni banyak Safawi bermain untuk Piala MFL untuk JDT bawah 23. Dan aku still rasa untuk final Sabtu ni, Piala MFL Terengganu lawan JDT, Safawi akan ada dekat situ. Dan untuk aku, Darren Lock memang satu-satunya striker yang kita ada sekarang yang masih aktif. Darren Lock pun antara top scorer di Piala AFC tahun ni. Darren Lock ni aku suka sebab dia rajin lah. Dia rajin pressing, dan kebanyakan Darren Lock punya style game playing, dia akan drop deep dan dia akan membuka ruang kepada winger-winger dia untuk buat kerja. So mungkin sedikit sebanyak boleh kacau lah, boleh tarik defend lawan untuk keluar. Dan paling aku tak faham sekali kenapa nama Sumareh ada dalam senarai collab kali ni. Untuk aku pun tak faham. Mungkin Kipanggun ada jawapan itu sendiri. Dia pemain naturalisasi pertama yang Malaysia buat masa dia dekat Pahang, dan aku masa tu memang impress gila dengan prestasi dia dekat Pahang. Sampaikan dia membantu kita masa lawan dekat Indonesia tu, macam mana dia jaringkan 2 gol, dia masuk daripada sub, dia memberi impact. Aku ingat lagi game tu macam mana dekat Piala AFF, Anita Cheheo tu dia membantu kita sampai kalah di final Piala AFF 2018. Cuma selepas Covid tu nama dia terus tenggelam. Dan ini antara line up ataupun list collab simpanan yang perlu kita panggil. Yang aku rasa list collab simpanan pun ada 26 pemain weh. So aku rasa sepatutnya boleh masukkan dalam skuad utama kita. Sekarang ni sebenarnya untuk Kipanggun memang dah tak boleh tukar dah untuk dalam apa-apa perlawanan, sebab kita ni kelayakan Piala Dunia, kelayakan yang penting ni sebenarnya. Walaupun aku rasa grup kita Kyrgyzstan, Oman, Chinese Taipei, mungkin antara level memang untuk Kyrgyzstan dengan Oman memang ranking lebih tinggi daripada kita. Cuma aku rasa untuk kualiti yang kita ada sekarang, kita boleh fight. Nama yang aku rasa bakal disebut-sebut sepatutnya ada adalah of course Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad kita tahu dengan itu dia lawan Kelantan, dia menjaringkan 2 gol walaupun masuk sebagai second half. Tapi mungkin orang kata lawan Perak time tu di semi final, mungkin orang kata lawan Perak je. Kita tahu Perak dengan pemain-pemain muda, tapi Syafiq Ahmad masih lagi mampu untuk menunjukkan kualiti yang ada, sebab header dia dengan dia boleh create space untuk seorang striker. Dia ada insting seorang striker tu. Banyak kali setiap kali review aku nak Hong Wan berada dalam aku punya line up, sebab aku suka game style play Hong Wan. So aku rasa tak tahu Kipanggun mungkin ada jawapan dia kenapa dia tak dipanggil. Sebab kat Twitter banyak kali debate kenapa Hong Wan, kalau tengok Hong Wan main kelang kabut, tengok lawan ni. Tapi aku rasa kualiti yang Hong Wan ada, sebab dia produk EPL, sebab tu aku rasa dia patut ada dalam skuad kali ni. Of course Feroz, aku rasa walaupun season ni agak kurang main, dia ada on off lah, ada yang main, ada tak main, tapi aku rasa kualiti yang dia ada, Feroz ni sebab Feroz ni dia ada speed tau, dia ada speed, dia ada physical yang baik, dan dia ada tackling yang baik. Dan pemain-pemain lain of course yang aku rasa macam mungkin boleh diberi peluang sebenarnya, Engku Syakir dan juga Hakimi Azim. Engku Syakir macam aku cakap sebelum ni, mungkin ada setengah-setengah game dia tak perform, tapi untuk season ni sebenarnya dia daripada Terengganu 2 naik ke atas, dia
start season ni dah banyak perform, dah banyak menjaringkan gol. Coach Tommy bagi dia peluang, dan aku rasa kualiti yang Engku Syakir ni ada, sebab dia boleh main nombor 10, dia boleh main striker, dan dia boleh main di posisi winger. So untuk aku, why not cuba pemain-pemain muda macam Engku Syakir ni baru 24 untuk bagi dia international level lah. Hakimi Azim satu-satunya player muda yang sedang meningkat naik yang aku suka, sebab dia ada dribble, dia ada speed, dia ada physical yang baik, dan dia ada kualiti. Cuma mungkin dia kena perbaiki daripada dia punya decision making untuk final third lah. Macam aku cakap sebelum ni, dia ada klub luar nak dia punya database semua, tapi dia kata final decision making Hakimi kena perbetulkan lagi lah untuk aku. Dan aku faham Ki Panggon tak boleh nak buat banyak perubahan, sebabkan ini aku rasa match yang penting. Macam dia kata pasal Pesta Bola itu, ini match yang penting. 2 game ni aku rasa 6 mata yang kita harus wajib ambil. Aku harap semua fan rakyat Malaysia akan turun stadium, penuhkan stadium, sebab ini perlawanan yang penting. Aku rasa grup ni kita kena lepas tu je. Grup ni kita kena lepas, sebab kalau kita dapat pergi ke next stage, berkemungkinan kita akan grup dengan Jepun, dengan Korea, dengan tim-tim yang lebih besar. So aku rasa kat situ kita akan timba banyak pengalaman lah. Aku rasa kalau kita layak ke pusingan ketiga tu, mungkin first time kot kita akan layak pusingan ketiga, kalau tak salah aku. Dan untuk aku, ini peluang Ki Panggon lah untuk uji pemain-pemain dia sebelum ke Piala Asia ni. Sebab aku rasa intensity game akan sama, sebab dua-dua nak kutip point, dua-dua nak menang untuk pergi ke next round untuk kelaikan Piala Dunia nanti. Okay, so itu saja untuk Sembang Kencang Extra Time minggu ni. Terima kasih yang support. Mungkin minggu ni aku cerita pasal ni lah, kalau kita keluarkan awal sikit. Dan untuk peminat-peminat bola sepak Malaysia, macam biasa, kalau kita nak mengkritik ataupun nak memberi komen ke apa-apa, mengkritik jangan sampai menghina lah. So yang penting kita kritik based on diorang punya performance. Okay, so kita jumpa lagi next preview akan datang. Nanti kalau rajin aku boleh buat review game ke apa. Thanks, bye. Gagal. Thanks, bye. Ciao, bye-bye.